Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Surat 138. Ayat 11, 12, 13, 14 daripada surah Al-Anfal. Muka surat 178 ayat 11, 12, 13, 14. Saja banyaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Ni juara tak ada. Juara tak ada seluruh. Juara duduk di Kuala Lumpur. Tak boleh lagi. Esok ya 4 hari. Masih lagi berkenaan dengan peperangan Badar. Ni real kita masuk dalam peperangan Badar. Sebelum ni Allah Taala cerita secara umum. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tak yurashi kita tengok tajwid dulu. Saya ada tadi ada orang tegur pula tak ada tajwid. Idh ghashikumun nu'asa, tanun ada syaddah wajib al-ghunnah an-nu'asa. Jadi kita dengar an-nu'asa. Amanatan min, tanwin bertemu dengan min idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu dengan mim, nun mati atau tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah. Karena mim itu salah satu daripada huruf idgham. Ya, waw, min, nun. Idgham al-ghunnah kena dengarlah. Minhu, nun mati bertemu dengan ha izhar haqiqi. Nun mati bertemu dengan ha izhar haqiqi, jadi kita zahirkanlah nun mati itu. Minhu. Wa yunazzilu alaikum, mim mati bertemu dengan min idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Kemudian atas mim tu pula yang kedua tu ada syaddah. Mana wajib al-ghunnah kita kena dengarlah di sini. Minas samai. Alif dan hamzah bertemu dalam satu kalimah mad wajib. Jadi kena baca dengan panjang. Ma'a. Mad wajib juga. Sebab alif tu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kemudian ada tanwin, kemudian bertemu dengan lam. Ma'an. Kemudian ada lam. Lam tu salah satu daripada huruf idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah, jadi kita tak dengarlah. Idgham tanpa dengung. Maknanya kita masukkan tanwin itu ke dalam lam tanpa dengung. Allah. Ma'allah, bukan ma'an. Kalau an tu izhar. Kita Allah. Jadi tanwin itu sudah berada di dalam lam kerana kita masukkan tanwin ke dalam lam. Litahhirakum bih. Mim mati bertemu dengan ba ni dia jadi ikhfa. Ni kita sembunyikan. Kum bih, jangan tutup mulut terus. Kalau kita kata kum bih, dia jadi macam idgham tadi. Ni dia bukan idgham, ni dia ikhfa. Jadi kita lipat sikit biak mulut kita tu. Litahhirakum, lipat masuk ke dalam. Kum bih. Jangan tutup rapat sangat mulut tu. Kum bih.
Wa yudhiba ankum, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa haqiqi. Jadi kita dengarlah ankum. Ankum. Kemudian mim mati bertemu dengan ra, izhar syafawi. Ankum rij. Jadi kita zahirkan mim mati itu kan, tanpa dengarlah sebab izhar. Kemudian berjumpa dengan ra, rijzas syaitani waliyarbita ala qulubikum wa mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi, qulubikum wa. Jadi kita zahirkan mim mati. Wa yusabbita bihil aqdam. Qalqalah sughra, sebab dia berada di tengah kalimah, dan mad arid li sukun. Ini tokeh dah dah. Sabbita bihil aqdam. Idh yuhi rabbuka ila al malaikati. Al malaikah mad wajib. Anni wajib al-ghunnah, kena dengar sebab atas nun ada syaddah. Anni ma'akum fa, mim mati bertemu dengan fa, izhar syafawi. Jadi kita tak dengarlah ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tak ada. Izhar syafawi, mana dah? Minhum. Mim mati bertemu dengan kaf. Minhum kulla. Mim mati bertemu dengan kaf. Izhar syafawi banan. Apa dia mak? Mak dah ada arid li sukun lah. Dzalika bi annahum anna wajib al-ghunnah hum sya. Izhar syafawi syaqullah. Ni jarang jumpa ni. Mak lazim. Mak lazim ni ada dua. Satu kalimi, satu harfi. Kalau harfi tu ada awal surah tu. Alif, lam, mim, qaf, ya, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain. Kan? Itu semua harfi. Sebab dia bercara bab huruf. Harfi muthaqqal, harfi mukhaffaf. Ada yang saya terang di whiteboard dulu ni. Cara nak kenal mak lazim harfi muthaqqal, harfi mukhaffaf. Kalau harfi muthaqqal tu kita nak eja dia guna 3 huruf. Huruf yang tengah tu salah satu daripada huruf mat. Contohnya mim. Mim, ya, mim. Alif lam mim, kita kena panjanglah mim tu. Kan? Ada saya tunjuk dah terlupa dah, mana dah lama dah. Di Mekah balik dah. Lupa dah kan. Tak apa. Hak ni kalimi. Dia bercara masalah apa? Kalimah. Kalimah. Setiap daripada huruf alif atau mat, lepas pada dia ada syaddah muthaqqal. Kalau tidak ada syaddah mukhaffaf. Kan? Macam ni. Muthaqqalah. Kalimi muthaqqal. Syaqu. Kena panjang. Syaqu. Lepas pada alif ada huruf yang bersyaddah. Qaf atas. Lepas pada alif tu ada qaf, atas qaf tu ada syaddah. Dan kita bercara masalah kalam, perkataan kalimi. Kalimah. Kalimi muthaqqal. Jengkreng. Sebab dia Sabri dah. Tak apa. Jangan-jangan kita jumpa. Bukan jangan jumpa. Hari-hari kita jumpa. Betul tak? Betul tak Pak Ngah? Tiap-tiap kali semayang jumpa. Tahu mana? Cuma kita tak perasaan. Kita tak perasaan. Waladdallin. Atas lepas pada alif ada lam. Lepas pada lam tu ada atas lam tu ada syaddah. Dallin kita baca panjang. Kita tak boleh baca qadin maghdubi alaihim dallin amin. Tak boleh. Sebab apa dia? Mad lazim kalimi muthaqqal. Thaqil tu berat, kena panjanglah. Hari-hari jumpa kan? Tiap-tiap kali semayang. Berapa kali jumpa Muhammad? Berapa belas kali? Kira berapa rakaat semayang?
Campur dengan mayat sunat lagi. Banyaklah, tapi dah kita macam mayat macam seseorang kan. Kita hantar wala dhalin amin jelah. Kita tak panjang lah kan. Itu hari-hari kita jumpa. Bukan kita jarang jumpa tak. Tapi dalam Quran ni tak apa banyaklah tempat dah. Syaqullah wa rasulah wa man yushaqiqillah. Tengok tadi syaqu yushaqiqi dia tak ada syadah lepas pada alif tak ada. Jadi kita tak panjang lah, kita jadikan dia mak asli jelah. Kita baca 2 rakaat yushaqiqillah wa rasulahu fa inna wajib al-ghunah fa inna Allah syadidul iqab. Ada 2 di situ hukum. Apa dia? Yang pertamanya ma'al li sukun, yang keduanya qalqalah kubra. Pasal kita waqaf di atas huruf qalqalah. Syadidul iqab. Nampak? Ba tu salah satu pada huruf qalqalah yang 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ba tu salah satu pada huruf qalqalah. Jadi kita waqaf di atas huruf qalqalah, maknanya dia namakan qalqalah banyak mat kubra. Maknanya meletup besar. Meletup besar. Qalqalah tu makna apa? Meletup. Gedegum. Al-iqab. Kalau duduk tengah-tengah macam tadi kita jumpa tadi ni, tu dia duduk tengah-tengah, kita taklah meletup kuat sangat, meletup sikit saja. Ya. Okey, boleh nah? Zalikum fa. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan fa. Faduquhu. Wa anna wajib al-ghunah lil kafirina adaban nar. Ada 2 di situ. Yang pertamanya wajib al-ghunah, yang keduanya ma'arid lisukun. Okey, habis. Panjang ni. Kita tak ada apa ni, ringkas-ringkas ya. Tak ada banyak. Cuma ada je beberapa manfaat yang kita boleh ambil hari ni dalam ayat ni. Allah kata id yughashikumun nu'asa. Di mana kamu telah dikuasai oleh perasaan mengantuk. Kemarin tak ada ayat tu. Kemarin dulu kita membicarakan membicarakan tentang bagaimana saat genting Nabi SAW berhadapan dengan musuh 1000 orang daripada 313, sehingga Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang bersungguh-sungguh, sehingga diriwayatkan bahawa Nabi berdoa sehingga basah habis janggut dia, dan dia bersungguh-sungguh sehingga beringgut tubuh dia, jatuh selendang yang dia pakai, dan dia sebenarnya duduk di, dia panggil al-arish, tempat yang Nabi duduk dia panggil arish, mana tempat yang dibuat macam dangau lah kita kata. Dangau, Nabi duduk atas tu, dangau yang tinggi untuk dia mengarahkan tentera dan untuk bermunajat kepada Allah, dan dia ditemani oleh Abu Bakar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sungguh pun di sana ada hadis yang menyebutkan betapa Abu Bakar ni seorang yang lembut hatinya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apabila Nabi SAW kata kepada dia ketika Nabi sakit, Nabi kata muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar sembahyang jadi imam sebab aku tak larat, aku uzur, jadi suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi Aisyah ni anak isteri Nabi, merupakan anak kepada Abu Bakar. Jadi Aisyah kata innahu rajulun bakkaun Muhammad, innahu rajulun bakkaun, sesungguhnya hei Rasulullah, Abu Bakar ni seorang yang mudah menangis. Macam mana nak suruh jadi imam? Hak duduk belakang itu gedebek belakang. Umar ada sana cengeng belakang. Tak boleh kot. Mana ada lagu tu? Tak boleh kot pak aku ni. Bagi orang lain kot. Jadi Nabi marah. Nabi marah. Muka Nabi marah. Dan dia ulang lagi. Muru Abu Bakrin falyusalli bina. Suruh Abu Bakar jadi imam. Di dalam peperangan Badar ni ternyatalah Abu Bakar ni seorang yang gagah perkasa. Karena dialah yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arish tu, di kubu tu. Orang mari nak serang Nabi, dialah yang pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang-seorang dia dengan Nabi saja di Arish, tempat yang nama Arish. Dangau tu. Arab panggil Arish. Allahu akbar. Kalau kita nak tengok, boleh tengok dalam manaqib Abu Bakrin. Kisah-kisah Abu Bakar, kepahlawanan Abu Bakar. Dan dia sungguh pun hati dia lembut, tapi hatinya tegas dalam menegakkan kebenaran. Tengok, dia seorang saja
yang sanggup mempertahankan tentera yang dihantar oleh Nabi SAW, iaitu tentera Usamah. Dan dia jugalah yang menegaskan bahawa dia akan memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat. Tengok perkataan dia kata, wallahi law mana'u uqulan kanu yu'addu ila Nabi SAW laqataltuhum. Seorang-seorang dia kata kalau mereka masih lagi enggan menyerahkan tali-tali unta yang mereka pernah serah kepada Nabi SAW, ini kalau mereka tak mau bayar zakat, laqataltuhum. Dia tak kata la nuqatilhum, dia kata laqataltu, aku akan memerangi mereka. Bukan kata kita dak, dia kata aku. Hangpa tak mau sudah. Tu mana tegasnya dia. Dia kata aku akan perangi mereka. Kalau hangpa tak mau, ikut suka hangpa. Dia marah. Maknanya tegas dia. Begitu juga di sini kita terserlah kehebatan dan kekentalan jiwa Abu Bakar. Kalau kita apa tak mau, aku seorang mana haji. Kita kan macam nak mari masjid jemaah seorang depa tak mari lagi, aku tak berani. Kan masjid pun takut habis. Kan kalau takut kat kubur tu boleh gagah lah kan. Allahu akbar. Okey. Di sini pula Allah Taala beritahu ni, Allah Taala di antara ciri-ciri pertolongan Allah. Allah bagi apa? Allah kata id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Dan ketika kamu telah dikuasai oleh perasaan mengantuk. Sebenarnya mengantuk itu Allah yang datangkan kepada mereka. Allah sendiri yang datangkan kepada mereka. Sebagai apa? Amanatan minhu, sebagai keamanan, kedamaian daripada Allah. Mana Allah bagi tentera-tentera Islam tu yang berapa hari dah duduk bersiap nak perang tu, duduk berjaga malam, lepas tu malam tu Allah Taala bagi dia lena. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dengar elok hadis ni. Salman, hampa dengar elok hadis ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, Salman, dengar elok hadis ni. An-nu'asu fil qitali amanatun min Allah. Sesungguhnya perasaan mengantuk di dalam peperangan itu adalah satu kedamaian yang Allah kurniakan. Kalau dalam perang Allah bagi mengantuk tu kedamaian lah. Tetapi wa fis salati minasyaitan. Kalau mengantuk dalam semayang tu mari daripada syaitan. Jeng keren. Salman. Salman, jeng Salman. Kalau mengantuk daripada dari dalam semayang kita mengantuk, itu mari daripada syaitan. Maknanya kena lawan. Muhammad, kena lawan Muhammad. Ya Allah, kena lawan. Kena perang sungguh-sungguh. Ambil semayang, wuduk dan sebagainya. Itu dalam hadis ada Nabi SAW sebut, kalau kamu hari Jumaat, mari Jumaat kan. Kalau ada kamu rasa mengantuk ke apa, rasa malas bangun. Berubah tempat. Ada hadis sebut, berubah tempat. Kita duduk ni ubah pergi tempat. Ganyak tempat sikit. Kenapa? Dia duduk kacau. Kalau kacau juga, bangun, pergi berwuduk. Sebab syaitan ni dijadikan daripada api. Api kalah dengan air. Jangan duk curah petrol dah. Kan? Api dia kalah dengan air. Jugalah. Allahu akbar. Dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan bahawa anna Rasulullah SAW lamma kana yawma badrin fil arish ma'a as-siddiq. Dalam hadis ni disebut al-arish ma'a as-siddiq wa mimma yad'u wa huma yad'una wa yad'uani. Nabi SAW apabila berlaku peperangan Badar, dia duduk di dalam al-arish, dalam pondok tu, ma'a as-siddiq, bersama dengan Abu Bakar. As-siddiq tu Abu Bakar lah. Dia duduk dengan Abu Bakar lah tu. Wa huma yad'uani, dua orang tu duduk berdoa. Duduk berdoa sungguh-sungguh. Kan? Akhadhat Rasul SAW sinatun minan naum. Maka Nabi SAW telah dikuasai oleh perasaan mengantuk dan tidur sat. Thumma istayqadha mutabassiman. Kemudian dia lena sat, kemudian dia jaga. Pas jaga dia senyum. Pada jaga dia senyum. Kan? Senyum. Faqala abshir ya Aba Bakrin. Maka dia berkata, lepas pada dia jaga tu Muhammad, dia jaga, dia kata apa? Dia senyum, dia kata, abshir ya Aba Bakrin.
Bergembiralah wahai Abu Bakar. Pasal apa? Hadza Jibril ala sanayahun naq. Dia ini telah datang Jibril membawa khabar berita gembira. Apa dia? Dia bawa mari kumpulan tentera. Mari kita dah bicara dah. Apa nama Allah kata apa? Alfin minal malaikati murdifin. Mari kan? Maknanya Allah Taala kirim 1000 tentera yang orang kata apa? Bergilir-gilir. Mana kali yang pertama round yang pertama Jibril dia mari bersama dengan 500 tentera, 500 malaikat. Itu yang pertama. Kemudian mari pula pasukan yang kedua bersama di dalam pasukan itu Mikail. 500. Jadi 1000 semua. 1000 semua. Ini dia kata ala sanayahu naq. Maknanya Jibril telah datang dengan membawa berita gembira apa dah? Dia bawa tentera. Kita asal berapa? 313. Ni Jibril mari 500. Dah jadi berapa? 813. Mari pula 500. Duk aja dah 1000. 315. Maknanya banyak daripada tu yang dikata yang apa nama? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut saat lagi ni dia apa nama? Dia bagi dia apa nama? Malaikat tadi ni datang seolah membawa khabar berita gembira. Sonoklah kita kalau ramai kan. Kemudian summa kharaja, dalam hadis lagi sambung lagi, summa kharaja min babil arish, kemudian Nabi pun keluarlah daripada pintu pondok tadi ni, wa huwa yatlu qauluhu ta'ala, dalam keadaan membaca firman Allah Taala, sayuhzamul jama' wa yuwalluna dubur. Mereka akan keseluruhan mereka akan ditewaskan, tentera musyrikin tu keseluruhan mereka akan ditewaskan, wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka akan lari selerak. Nabi bawa apa nama perkataan tu. Nabi baca firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ayat Quran. Mereka itu akan ditewaskan semua sekali. Semua mereka akan kalah dan mereka akan lari, yuwalluna dubur. Dubur tu belakang, lari, tak paling dah. Lari tak paling dah. Tak tengok belakang dah apa-apa, takut sangat-sangat. Allahu akbar. Tapi puaslah mereka nak dapat bantuan daripada tentera tu. Banyak mana lah mereka duk menderita. Kan? Menderita apa nama? Kena siksa, kena tuhmahan, kena fitnah, kena cerca, kena hina, macam-macam. Kan? Jadi Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi SAW pertolongan dalam berbagai-bagai bentuk. Di antaranya apa dia? Yang pertama, kita jumpa pertolongan yang pertama, Allah Ta'ala bagi ketenangan. Memanglah orang tidur ni tenang, kali kacau. Kan? Aman ya kita tengok. Kan? Tenang ya. Tak boleh kacau orang tidur ni. Kerja yang paling ikhlas ialah apa dah? Kim, tidur. Dia bukan senaja tidur ni. Gitu ya. Aman yang kita tengok kan. Puasa kadang-kadang tu puasa cemburu tengok. Duk riuh boleh tidur kan? Allahu akbar. Aman ya. Kan? Apa nama Saiful? Puasa aman tak? Aman. Puasa aman, tenang ya. Tengok tu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'. Ini bentuk pertolongan yang kedua. Allah Ta'ala turunkan kepada. Allah Ta'ala turunkan ke atas kamu daripada langit air. Air. Allah Ta'ala turunkan hujan. Ni cuba kita ambil pengajaran. Kita kadang-kadang hujan mari kita keluh kesah. Tak sepatutnya macam tu. Tengok apa manfaat daripada hujan. Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit. Apa tujuannya? Litahhirakum bih, supaya kamu dapat mensucikan dengannya. Dengan air itu. Bukan sekat diri kita boleh suci dengan air itu. Bahkan apa? Tanaman kita. Cuba kita tengok kalau hujan turun dia bersih habis. Kan? Kalau kita nak tengok langit ni bersih cantik, tengok waktu lepas pada hujan. Hujan turun habis semua. Mula-mula tu dia berkabut lah, dia ada awan apa macam-macam kan. Tapi bila habis hujan, berhenti hujan, cuba kita tengok. Bersih ya. Bersih ya. Kan? Sebab itulah Pak Syekh Yusri kita dia banyak guna ayat hujan. Dia minum ayat hujan ya. Saya pun duk minum ayat hujan 2 minggu mak kau.
Dia denda saya, dia dera saya minum air hujan 2 minggu. Hak lain tak boleh dia dah. 4 jam. Mula daripada 7.30 sampai pukul 5. Minum air hujan sejam sekali. Alhamdulillah. Minum air hujan. Masih apa? Cuba kita tengok lagi apa manfaat air hujan. Yang pertama pada tadi ni, liyutahhirakum bih, supaya kamu boleh mensucikan dengannya. Wa yuzhiba ankum rijza syaitan. Tu, ayat hujan tu. Ayat hujan itu boleh menghindarkan gangguan syaitan. Ni Allah yang abang. Zuhdi tolong cakap ya. Allah Ta'ala yang cerita ni. Kan? Tapi itu dia lah, kita lebih apa nama, lebih percaya kepada Fanta, FN, Coca-Cola tu. Kita lebih percaya tu, tak percaya ni Allah yang abang ni. Air hujan itu boleh apa? Boleh mengusir gangguan syaitan. Bukan ayat kolah hakim. Orang duk cari buat ubat ayat kolah. Bukan dia. Bukan ayat kolah. Kan? Sebab tu di Perlis ni, tak tahulah, saya dengar cerita di Perlis tak dibenarkan buat kolah di masjid. Pasal tu, ada orang pergi duk cari ayat kolah buat ubat. Tak boleh tu, syirik tu. Duk percaya tu tak boleh. Banyak kan? Alhamdulillah tak pada ni kan. Saya mula-mula saya mari heran. Siapa di Perlis tak ada kolah. Kita kan bawa lah cebok tu nak pergi wakaf kan. Kalau medai bawa balik 10, bawa mari 10, hang balik 10 boleh. Tak ada kolah. Kan? Allahu akbar. Ayat hujan. Boleh apa? Menghindarkan gangguan syaitan. Lagu mana cara nak buat? Tu kita kena mengaji sikit lagi lah. Boleh kita tengok dalam apa nama, ada duk viral lah ni. Seorang ustaz tu duduk angkat kitab tu. Ni baca kitab ni. Betul lah kitab tu betul, tapi cara dia tak betul. Tibbun Nabawi. Kitab Tibbun Nabawi, perubatan Nabi, boleh tengok tu. Wa yudhibu ankum rijza syaitan. Yang kedua pada manfaat air hujan pada boleh menghilangkan gangguan syaitan. Okey. Dan memang hakikatnya pun kita ni kalau dengan ayat ni kita hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dalam Quran Allah kata, dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap sesuatu hidup. Dan memang kita pun kalau cara banyak hari tak kena hujan, tak kena air. Bila kita kena air, dia segar tak? Kemasai kalau tak kena air, kena air tu dia berasa segar. Kena mandi. Sebab tu disyariatkan kepada umat Islam yang junub mesti kena mandi, ataupun sekurang-kurangnya kalau hadas kecil kena berwudu. Kena air lah makna dia. Bila kena air, segar sikitlah mari sembahyang. Kan? Ataupun orang yang hadas besar, makna dia kena mandi. Bila dia mandi tu, makna mengembalikan kecergasan. Dalam arti kata yang lain, hiduplah dia. Yang kedua, satu ulang balik. Yang pertama pada untuk kita bersihkan diri yang hujan. Yang kedua pada untuk kita hindarkan daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, waliyarbita ala qulubikum, untuk menjadi apa? Tambatan, ikatan yang kukuh di dalam hati kita. Makna kita yakinlah Allah Ta'ala itu telah menurunkan rahmat kepada kita. Bila hujan turun, Allah ni duk perhati kita lagi ni, duk belas kesian kepada kita lagi ni. Kalau hujan tak turun, makna Allah marah kita. Kalau hujan tak turun tu, Allah marah ke kita. Sebab itulah disyariatkan bagi umat Islam, bila hujan tak turun lama, buat apa hakim? Semayang istisqa. Semayang istisqa. Apa maknanya? Semayang minta ayat. Semayang minta ayat, minta hujan lah. Sebab apa? Sebab itu kalau kita tengok dalam semua ada ketiga apa nama, di antara doa yang disebut dalam lepas pada semayang istisqa tu pada, ya Allah, angkatlah daripada kami kemurkaan Engkau. Maqtaqa wa ghadabaka, angkatlah daripada kami kemurkaan dan kemarahan Engkau. Maknanya bila Allah Ta'ala tak turun hujan, makna Allah marah. Ada orang dia seronok. Hujan tak turun, orang lega. Cuaca apa dah? Elok. Kalau hujan turun, dia kata apa? Cuaca buruk. Allah, dia kata cuaca buruk dia dah. Betul orang ni. Dia kata cuaca buruk kan? Dia kata cuaca buruk. Pasal apa pula kita nak kata cuaca buruk? Kan? Kita kata hujan ke dah lah, hujan turun. Kalau turun telajak tu ingat juga.
Dia turun dia turun sungguh-sungguh. Tu takut jadi istidraj lah. Dia bagi yang telajak kan. Sahabat-sahabat Nabi lari mari ke Nabi ni. Mula-mula tu hujan kemarau panjang. Sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, mati berah. Pokok-pokok kayu mati berah, ternakan. Tolonglah berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Supaya tanaman-tanaman kita boleh minum air, peternakan kita boleh minum air. Kita sendiri pun macam juga. Maka Nabi pun minta lah hujan turun. Turun sungguh. Turun lebat lah. Maka Nabi ada pemari pula ke Nabi, hey Rasulullah, hanyut habis ternakan, mati habis ternakan, pokok-pokok terbalik, rumah-rumah habis hancur habis semua. Tolonglah minta Allah Ta'ala berhentikan hujan ni. Maka Nabi pun baca doa yang Masya Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akmam. Nabi baca, ya Allah janganlah waktu turun atas kepala kami, waktu turunlah pikuk lain, keliling kami. Ya Allah hantarlah hujan ni pergi ke bukit-bukit gunung ganang semua pikuk tu lah. Tu salam hari ni. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi. Hujan tu beralih pikuk belah lain. Kita pun macam tu juga. Kalau hujan ke ribut ke apa kuat-kuat sangat, kita baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pilah keliling jauh pada kami, jangan jatuh atas kepala kami. Doa begitu. Memang tak boleh lari dah doa ni. Jangan bagi hilang. Boleh hari-hari kita berdoa. Tambah sekali dalam sujud. Yang ketiga apa dah? Supaya apa dah? Waliyarbita ala qulubikum, supaya hati kita jadi mantap, jadi kejap, jadi kukuh, terikat dengan siapa? Dengan Allah. Wa yuthabbita bihil aqdam, supaya kukuh pijakan kita kemah. Dan memanglah di Badar itu apabila hujan turun, tanah yang mereka duduk tu jadi kemah, pasyak-pasyak jadi kemah. Adapun kawasan yang diduduki oleh tentera musyrikin tu jadi becok, jadi payah pergerakan mereka. Sebab apa? Sebab tentera Islam duduk di tempat yang tinggi sikit, mereka duduk belah atas sikit. Bila hujan turun kat dah ayak, tak dekat dia. Dia jadi mengejapkan tempat tempat pijakan mereka. Adapun tentera musyrikin mereka duduk di bawah, bila hujan mari mereka jadi payah pergerakan mereka. Sebab apa? Jadi becok lah, jadi macam-macam. Jadi payah. Allahu Akbar. Tu ayat 11. Tengok. Maknanya Allah Ta'ala tolong kita ni dalam berbagai-bagai bentuk. Selain daripada Allah hantar malaikat, Allah hantar pada keamanan kepada mereka. Tengok tu aman ya tidak, kan? Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan pula. Aman lah. Turun hujan itu disebutlah 4 faedah tadi ni. Yang pertama pada faedah hujan, yang pertama supaya dibersihkan dengan air itu, bersihkan diri kita. Yang kedua pada untuk menghindarkan gangguan syaitan. Dan yang ketiganya untuk pada bagi kukuh hati kita. Dan yang keempat pada untuk kukuh tempat pijakan tentera Islam tadi ni. Kita punya tu bila hujan turun tu, tempat kita pun jadi kemah. Kalau cara hujan tak turun jadi berdebu. Dia jadi berdebu, dia jadi tak selesa, no? Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi. Allahu Akbar. Bentuk bantuan yang Allah Ta'ala kirim kepada tentera Badar. Idh yuhi rabbuka ilal malaika, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala Tuhan kamu telah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kamu, fatabbitul ladina amanu. Hei malaikat, bukan hampa saja pi aku pada sekali. Fathabbitul ladina amanu, maka hendaklah kamu bagi motivasi kepada tentera-tentera Islam. Orang yang beriman itu, bagi semangat kepada mereka, bagi motivasi kepada mereka. Kemudian di pihak Allah Ta'ala pula, tu malaikat, Allah Ta'ala suruh malaikat pi pujuk orang Islam ni dah takut dah, mereka dah 313 orang. Orang musyrikin dah apa? 1000. Jadi mereka rasa takut. Allah Ta'ala kata jangan biar bagi mereka rasa takut, jangan biar bagi mereka rasa bimbang. Pi bisik pada bagi semangat ke mereka. Kami ada 1000. Hampa 313, dok ada 1313, dok takut apa? Bagi semangat. Bagi semangat ke mereka. Kemudian Allah pula kata apa? Allah kata sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Orang lain tak boleh buat, hanya aku boleh buat. Allah kata aku akan campakkan rasa gerun, rasa takut dalam hati orang-orang kafir, orang musyrikin.
Aku akan bagi perasaan takut. Memang Allah Ta'ala boleh. Kita sebelum tu kita berdoa, kita kata apa makna? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita berdoa sebab Allah Ta'ala yang boleh gerakkan hati kita. Kan? Tengok hal lain-lain Allah Ta'ala tak gerak mari masjid. Kita Allah gerak. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Allah gerak hati kita. Kalau tidak kita pun sedap tidur ni. Kan? Tambah musim sejuk pula guys. Tarik ke selimut habis reng. Kan? Boleh tarik ke selimut kan, ya Allah ya Tuhan. Kan? Apa nama? Sedap daripada ekor ni ya. Kan? Udara ni sedap daripada ekor ni. Ekor kadang-kadang dia menyakitkan kita kan. Rek tidur. Orang kata tidur rek. Allahu akbar. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Dan memang ar-ru'b, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gerun musuh kepada tentera Islam ni memang Allah Ta'ala dah bagi. Kemudian Allah tambahkan lagi. Maka oleh kerana itu dapat dah kamu dah bersih, syaitan pun tak kacau, hati kamu dah kukuh dan pijakan kamu dah kukuh, malaikat pun dah bagi motivasi, bagi semangat kepada kamu. Aku pun sudah campurkan perasaan takut, perasaan gerun musuh kepada hampa. Tunggu apa lagi? Fadribu. Allah Ta'ala hambat tu. Mandin. Kira nak angkat senjata tu kawan. Kan? Fadribu fauqal anak. Cincanglah tengkok-tengkok dia. Tunggu apa lagi? Semua darah. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Wadribu minhum kulla banan. Dan pukullah ujung-ujung jari mereka. Tu kinayah tu. Bahasa kiasan. Allah kata maknanya hebatlah. Pukulan yang tepat. Hampa pergi cincang ujung jari sudah. Makna apa? Nak pelekeh lah tu Cik Mat. Nak pelekeh. Nak tak salah duduk pun pergi cincang ujung jari sudah. Nak bagi hina ni tu. Kita tengok baru ni kita dapat maklumat bah. Kita dah diberi maklumat oleh Ibnu Katsir kan. Apa nama dalam kitab sirah pun itu sebab mari tu disebut berapa orang mati? 70 orang mati. 70 orang kena tawan. Hak lain lagi ni macam Nabi kata baca ayat tadi wa yuwalluna dubur, lari selerak. Dan antara yang mati tu berapa orang? 24 pembesar ni apa? Termasuk Abu Jahil. Kan? Itu yang depa hangat hati sungguh sampai berita tu kalau kita tengok dalam kitab sirah, bila sampai berita kematian pok-pok ni di apa nama? Di Mekah, depa tak boleh teriak. Tu bala lagi. Allah bagi ke depa tak boleh teriak. Ya Allah ya Tuhan. Memang sebab itulah Badar ini satu peperangan yang paling hebat. Depa tak boleh teriak. Depa tak boleh teriak, tak boleh tidur malam. Geramnya depa pasal apa? Allah katakan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsira. Golongan yang sedikit boleh menewaskan pokok yang ramai biiznillah, dengan izin Allah. Tak boleh kelu lidah, tak boleh berkata kita kalah. Macam tu lah. Yang bersama dengan kita hebat-hebat. Berapa ratus ekor kuda, unta, senjata, pasukan tentera. Yang duk pergi perang di kalangan tentera Islam tu, siapa dia ya? Kan? Allahu akbar. Tapi jangan duk pelekeh lah tentera Islam pun. Yang ada dalam tentera Islam tu siapa dia yang lawan 3 orang tu? Perang tanding tu. Hamzah, Ali, lupa. Ada 3 orang. Hak seorang tu lupa nama dia. Apa dia? Balik tengok lain. Ada tulis kan? Allah. Tentera Islam pun kemah juga. Dan yang paling hebat sekali pada Rasulullah. Dia perang bukan guna kekuatan zahiriah tapi kekuatan iman. Kan? Wadribu minhum kull banan. Dan apa nama?
cincanglah ujung-ujung jari mereka. Dan pasal apa? Pasal apa yang Allah Ta'ala suruh perang daripada sungguh-sungguh? Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu makna Allah Ta'ala suruh perang daripada sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab mereka adalah golongan yang telah melawan, menentang, menderhakai Allah dan Rasul. Dapat cari pasal. Bahkan kalau kita tengok Abu Jahal di dalam peperangan itu, dia duk angkit pada Lata, Uzza. Mereka ini telah menghina Lata, menghina Uzza, menghina Manat. Mereka telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Kan? Padahal Tuhan-Tuhan mereka tu buat pada batu mereka buat. Wa man yushaqiqillaha wa rasulah, siapa-siapa sahaja yang menentang Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, ketahuilah bahawa sesungguhnya azab Allah Ta'ala sangat keras, sangat dahsyat. Dahsyat sungguh. Memang Abu Jahal tu orang boleh bunuh dia, tapi Allah tak izin mati lagi Abu Jahal tu. Dah pancung dah, tak mati lagi. Marin dulu kita sebut nama apa? Nama tu lupa kan? Muaz pijak kepada tengkok Abu Jahal. Kan? Kata tak berasa hina lagi ke? Bahasa Bukit Jabang lah ni. Tak berasa lekeh ya. Hampa ramai kami menang. Pijak tengkok. Heret pergi kepada Nabi SAW. Sampai dia hadapan Nabi. Nabi pula kata ke dia. Lepas tu mati. Tahu masuk dalam telaga buruk. Nabi dekat nak balik. Nabi pergi tanya dia. Kan? Kemarin dulu kita baca hadis tu. Nabi tanya dia. Allah Ta'ala telah tunaikan janji kami. Allah nak tolong kami. Allah dah tunai janji. Tuhan hampa dah tunaikan janji hampa ke? Allah Tuhan hampa boleh bantu hampa ke? Boleh tolong hampa ke? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau bercakap dengan orang yang mereka dengar kan hang cakap tu, Rasulullah? Sahabat-sahabat pekat heran. Rasulullah kata mereka mendengar tapi tidak boleh menjawab. Mereka boleh dengar tapi tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Allahu Akbar. Penutup. Itu tuan-tuan dan puan, ayat 13 ni sungguh kata dituju kepada Badar, turun kepada pokok musyrikin, pokok yang lawan Allah dan Rasul zaman tu. Tapi sebenarnya ayat ni umum sebab kita pakai kaedah al-ibratu bi umum bil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ayat itu berdasarkan lafaz yang umum, bukan berdasarkan kepada sebab turun ayat yang khusus. Ayat ni sungguh kata turun kepada pokok musyrikin di Badar, orang yang lawan Rasul di Badar, tetapi dia guna perkataan zalika bi annahum syaqullah. Allah kata wa man yushaqiqillah, barang siapa tak kiralah zaman tu ke zaman bila ke zaman akan datang ke zaman bila, siapa saja yang lawan Allah, yang menentang Allah, yang menentang Rasul, yang tak buat yang Allah Ta'ala suruh, yang tak buat benda yang Rasul suruh, yang buat benda yang Allah larang, yang buat benda yang Allah yang Rasul larang, maka mereka itu dikira orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi siapa yang menentang Allah, menentang Rasul, fa innallaha syadidul iqab, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas dengan siksaan yang sangat dahsyat. Zalikum, yang demikian itu, yang demikian azab. Azab Allah Ta'ala suruh dia potong tengkok, suruh bunuh bapak tu. Zalikum, yang demikian itu, fadhuquhu, maka oleh kerana itu rasailah azab itu, wa anna lil kafirina adzaban nar, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dah sediakan bagi orang kafir itu azab neraka. Dunia pun kena, akhirat pun kena. Inilah yang dikatakan susah-susah dahulu, susah-susah kemudian. Kita biar susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jauhkan kita daripada menjadi orang yang lawan Allah, lawan Rasul, agar kita terhindar daripada azab neraka, azab yang pedih, dan agar kita disediakan bagi kita nikmat di dalam syurga, bahkan nikmat sebelum kita mati, nikmat kita ketika kita mati, nikmat selepas kita mati, dan nikmat pada hari akhirat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ada kelas no? Insya-Allah.